Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Miss. Jadi saya Nurhani Farhayu binti Zaharuddin dari unit PAKK 3 akan membentangkan hasil dokumentasi mengenai implikasi pelaksanaan stesen permainan terhadap perkembangan sosio-emosi kanak-kanak. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan proses penghasilan kit permainan dan pelaksanaan stesen permainan kami. Jadi, kami mulakan dengan perbincangan bersama rakan sekumpulan. Jadi dalam perbincangan ni kami tetapkan apa yang ingin kami hasilkan, apa yang diperlukan untuk penghasilan kit permainan tu, dan akhir sekali kami rancang pelan lantai. Seterusnya, kami mengumpul bahan untuk penghasilan kit permainan. Contohnya macam ada bahan yang kami guna, bahan yang boleh dikita semula, contoh macam kotak. Jadi kami perlu pergi cari untuk hasilkan kit permainan tu. Dan seterusnya, proses penghasilan kit permainan. Dan akhir sekali, persediaan tempat dan pelaksanaan stesen permainan. Kemudian, saya akan terangkan bagaimana stesen permainan kami dilaksanakan. Jadi, kit permainan Go Kids kami ni mengkehendaki kanak-kanak untuk menyelesaikan cabaran-cabaran yang terdapat dalam permainan stesen ini mengikut urutan dan secara berkumpulan. Dalam kit permainan Go Kids ni terdapat 5 stesen dan di setiap stesen permainan atau cabaran yang disediakan adalah berbeza. Jadi stesen pertama diberikan nama sebagai Cari Gali Hidupan Laut. Jadi di stesen ni kanak-kanak dikehendaki untuk menggali agar-agar menggunakan alat menggali yang disediakan, iaitu sudu plastik, untuk mencari gambar-gambar hidupan laut yang tersorok dalam. Jadi di dalam slide pembentangan ini saya turut menyertakan beberapa bukti seperti video dan gambar bagi stesen-stesen yang telah kami sediakan, dan video semasa pelaksanaan permainan stesen. Seterusnya saya akan menerangkan elemen merentas kurikulum yang terkandung dalam kit permainan yang kami hasilkan. Jadi elemen yang terkandung ialah kelestarian alam sekitar. Hal ini demikian kerana kit permainan ini dapat mewujudkan kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam jiwa kanak-kanak dengan memupuk sikap bijak mengital semula barangan sebagai usaha bagi mengurangkan jumlah sampah yang akan dihantar ke tapak pelupusan. Jadi bila kanak-kanak tengok kit permainan yang kami hasilkan daripada bahan yang boleh dikita semula seperti kotak, jadi bila diorang balik nanti, diorang akan macam dapat imagine benda yang diorang boleh hasilkan juga menggunakan kotak. Seterusnya pula saya akan menerangkan kekuatan kaedah yang digunakan di stesen permainan terhadap kanak-kanak. Jadi kekuatan yang pertama ialah membantu kanak-kanak melibatkan diri secara langsung dalam aktiviti dan dapat menyelesaikan masalah. Ini kerana permainan atau cabaran yang disediakan di setiap stesen adalah menyeronokkan. Jadi ia mampu menarik perhatian kanak-kanak untuk menyertai. Seterusnya pula, mengembangkan kemahiran deria, iaitu deria melihat dan sentuhan, serta motor kasar dan halus. Sebab ada permainan di stesen yang pertama, kanak-kanak dikehendaki untuk mencari gambar-gambar hidupan laut yang tersorok dalam agar-agar. Jadi deria yang terlibat dekat sini ialah deria melihat. Seterusnya pula, kanak-kanak
ada sesetengah kanak-kanak dia cari gambar hidupan laut tu menggunakan tangan, dan mereka juga ada macam meramas-ramaskan agar-agar tu. Jadi deria yang terlibat dekat situ ialah deria sentuhan. Dan yang seterusnya, dekat stesen yang sama, kanak-kanak menggunakan jejari untuk memegang sudu dan penyepit. Jadi dekat sini dia bantu perkembangan kemahiran motor halus. Dan akhir sekali, di stesen yang terakhir iaitu menjelajah pagar sesat, ada kanak-kanak yang merangkak dan berjalan untuk keluar daripada pagar sesat tu. Jadi ia membantu mengembangkan kemahiran motor kasar. Kekuatan yang seterusnya pula ialah meningkatkan kecergasan badan dan mengurangkan tenaga berlebihan. Semua aktiviti yang kami sediakan ni melibatkan pelbagai pergerakan dan otot. Jadi sudah tentulah ia melibatkan penggunaan tenaga yang banyak. Jadi bila kanak-kanak tamat melakukan aktiviti itu, mereka akan berkelakuan baik sebab kepenatan, tak ada tenaga yang berlebihan, macam tu. Dan seterusnya pula, dapat menanam tabiat suka melakukan aktiviti fizikal dalam diri kanak-kanak. Dan yang terakhir, meningkatkan kreativiti dan imajinasi kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contohnya, di stesen 2, kanak-kanak dikehendaki untuk membawa bola di dalam pinggan plastik. Jadi dekat sini dia dapat uji kanak-kanak untuk cari strategi yang tepat bagi membawa bola yang diisikan dalam pinggan plastik tu dengan tidak menjatuhkan bola-bola tersebut. Kemudian kalau ada kelebihan, sudah tentulah ada kekurangannya juga. Jadi kelemahan kaedah yang digunakan di stesen permainan ialah tangan kanak-kanak tidak bersih setelah menyelesaikan permainan atau cabaran di stesen 1. Sebabnya ada kanak-kanak yang menggunakan tangan untuk mencari gambar-gambar hidupan laut yang tersorot dalam agar-agar tu. Jadi ini menyebabkan ketidakselesaan kepada kanak-kanak untuk menyelesaikan permainan atau cabaran di stesen-stesen lain. Dan kit permainan di stesen-stesen lain juga turut berubah menjadi kotor setelah disentuh oleh kanak-kanak tersebut. Kelemahan yang kedua pula ialah warna alat untuk menangkap pepatung bermagnet, iaitu batang aiskrim bermagnet. Batang aiskrim tu dia ada berbagai-bagai. Akhir sekali, saya akan menerangkan implikasi pelaksanaan stesen permainan terhadap perkembangan sosial emosi kanak-kanak. Jadi implikasi yang pertama ialah mewujudkan rasa gembira yang boleh mengurangkan tekanan. Jadi semasa kanak-kanak sedang bermain, kami ada memberi sorakan serta tepukan. Dan setelah mereka menyelesaikan permainan atau cabaran di setiap stesen, kami juga memberikan ganjaran, iaitu pelekat stiker. Jadi ini dapat buat kanak-kanak tu happy lah. Seterusnya, stesen permainan kami ni membantu kanak-kanak untuk bekerjasama dengan rakan sekumpulan. Sebabnya kanak-kanak dikehendaki untuk menyelesaikan cabaran-cabaran yang terdapat dalam permainan stesen ini secara berkumpulan. Kemudian sampai di sini sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.